Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria ini, 10 Jun 2023, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Fajr. Suratul Fajri, surah yang ke-89, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 21. Ayat 21 sampai ke akhir surah, InsyaAllah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita huru-hara hari kiamat, sehinggalah Allah Ta'ala datang menyelesaikan masalah hamba-hamba dia. Ada yang diputuskan ke syurga, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dari kalangan itu. Dan ada yang diputuskan ke neraka, wal'iyazubillah. Kemudian pada hari itulah manusia mula menyesal, ingat semua apa yang berlaku atas dunia dulu. Orang dakwah dia, ajak dia tak hirau. Orang kecek dia, kempen dia masuk Islam tak say. Ketika itulah dia teringat, anna lahu zikra, apa faedahnya ingat pada masa yang tidak berguna. Ini bukan nasi jadi bubur ni. Penjahat masuk neraka. Kalau sekat jadi bubur satu itu pepatah Melayu, tak apalah. Kemudian Allah nyatakan betapa gembiranya orang yang beriman pada hari yang sangat berbahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu akbar. Ya Allah, jadikan nafsu kita ni mutmainnah, sentiasa tenang dengan tauhid, sentiasa damai dengan sunnah, sentiasa berpegang dengan apa-apa yang telah diajar oleh salafus salih yang mengajak kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga para ulama dari sepanjang zaman yang berdakwah memperkenalkan kita kepada Tuhan. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat 21, duduk di tafsir pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surah 1389. 1389. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي wadkhuli jannati. Mari kita kembali pada tafsir ayat.
kalla iza dukkatil ard dakkan dakka. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sikap apa tu? Sikap seperti yang di atas tu lah. Bila senang kata Tuhan sayang, bila susah kata Tuhan benci. Dia sendirinya bakhil hangit, anak yatim tidak dimuliakan, bahkan menghina anak yatim. Bukan yang dibantu, dieksploitasikan anak yatim. Guna anak yatim untuk nak nampakkan dia punya kumpulan taja tu taja ni, tapi taja sebenar anak yatim tidak diberi mengikut yang sepatutnya. Kalau nak taja bagi makan budak ni setahun. Ni dah bagi makan satu malam di hotel, diambilnya gambar-gambar, dibuatnya TikTok dengan lagu-lagu. Akhirnya syarikat naik nama, iklan-iklan berjalan, anak yatim masih ditakut lama. Kita kata itu berat. Tapi yang ni lagi beratlah, sebabnya orang-orang yang tidak beriman ni lagi dahsyat dia punya kedudukan. Kita orang beriman pun kena ambil pengajaran daripada ayat yang kita belajar ini. Maka dia tak mulia anak yatim, tak bagi makan orang miskin, makan harta pusaka tanpa hak, rampas harta-harta pusaka dengan cara yang zalim. Itu perbuatan yang cukup dahsyat. Sayang pada harta, yuhibbunal mala hubban jamma. Maka datang ayat ini, kalla. Mana ayat dipanggil ayat jerkah, ayat herdik, tengking kepada orang-orang yang jahat ini. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Gitu ayat dia. Mu jangan buat perangai huduh lagu ni. Makan harta anak yatim lah, ambil harta pusaka lah, macam-macam. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan dengan segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya, itu dia panggil dakkan dakka, dihancurkan dan diratakannya. Apa nama? Ini ayat ini para pelajar sekalian, itulah dipanggil munasabah ayat intiqal min tahdidihim bi'azabid dunya. Dalam ayat yang lepas, ayat yang 6, Allah Ta'ala sebut tentang azab dunia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. 3 geng dia tu Allah Ta'ala suruh tengok, itu azab dunia. Mu tak tengok ada azab dunia, Ad binasa, Samud dan Fir'aun. Maka datang ayat ini, azab akhirat. Fa in istakhaffu bima halla bil umam qablahum. Kalau mereka pandang remeh, ala itu mak dulu, kita mak kemudian, maka Allah peringatkan bahawa azab tak pilih dulu kemudian, hari kiamat esok semua kena. Semua kena. Maka datanglah ayat ini, kalla ma hakadha yang bagi an yakuna al-amru. Allah berkata, bukan macam tu, salah kepahaman kamu itu, salah kamu faham tu, tinggalkanlah kecintaan kamu kepada dunia yang fana ini, yang hanya tinggal saki-bakinya beberapa ketika saja lagi. Dan keingat apabila berlaku hari kiamat, bumi ini diratakan, dakkan dakka, mana diratakan sama belaka. Tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada pusu, tak ada belaka, kosong je pada hari kiamat esok. Allahu Akbar. Kemudian apa jadi? Tengok ayat 22. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Tuhanmu pun datang. Itu satu tafsir dipanggil tafsir salaf. Wa jaa rabbuka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ilal mahsyari lihisabi ibadihi wal qada'i bainahum maji'an yaliqu bi jalalihi wa azamatihi. Mana tafsir ulama salaf tak ada kurungan itu. Wa jaa rabbuka, Allah Taala datang untuk memutuskan apa? Untuk memutuskan
hukuman ke atas hamba-hamba dia pada hari kiamat. Yang kurungan itu ulama kemudian dia panggil ulama khalaf yang mentakwil datang perintah Allah. Tapi dalam ayat ini kita kata jaa, datangnya Allah Ta'ala, yaliqu maji'an yaliqu bijalali. Allah Ta'ala datang dengan cara yang layak bagi Allah. Kita jangan tanya macam mana Tuhan datang, macam mana dia berjalan. Kita kata itu kuasa Allah. Kenapa kita mau tanya? Kenapa kita mau korek, mau rempuh masuk dalam perkara yang kita tak mampu nak fikir? Jadi ulama khalaf, dia tak mau fikir panjang, dia pun takwil. Dia kata datang perintah Allah. Datang perintah. Jadi perintah itu kurungan itu tambahan, takwilan dia panggil. Takwil, jadi para salaf dia tidak takwil. Itu dua aliran dalam dunia ni. Kalau kita tahu, tak adalah berkelahi tajam-tajam, bekeng-bekeng. Dia kata kalau kita kata ja'a rabbuka, maknanya sama dengan makhluk. Apa samanya? Ini Allah. Kita isbat sifat Allah Ta'ala melihat, berkata-kata dengan apa? Kenapa yang ni boleh terima? Sebagaimana kita boleh terima sifat Allah Ta'ala berkata-kata, sifat Allah Ta'ala memandang, sifat Allah Ta'ala mendengar, tanpa kita cari dia dengar macam mana. Kenapa kita tak boleh terima maji, datangnya Allah Ta'ala dengan sifat yang layak bagi Allah? Pelajar-pelajar kena ingat, ini dua pemikiran dalam dunia Islam ini. Yang ini tak takwil, yang takwil nak lari daripada tasyabuh dengan sama dengan makhluk, dia berkata datang arahan Allah. Baik, kita tengok apa kata ulama tafsir yang muktabar dalam ayat ini. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Tulis. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang ulama tafsir, dia kata zalika ba'dama yastashfi'una ilaihi bi sayyidi waladi Adam. Peristiwa ini berlaku setelah manusia berarak, berjujuk cari Nabi Adam. Bila jumpa dengan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Adam, mulah tu ayah kami, kamulah manusia pertama, isfa' lana ya Adam, tolonglah kami selesai masalah ni. Teruk dah duduk berjalan di mahsyar. Ada kata tak boleh, aku ada dosa, pergi makan buah larangan dulu, tak boleh. Izhab ila Nuh, pergi cari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata tak boleh, mati habis rakyat aku tenggelam dalam laut, dalam apa ni, banjir. Cari Nabi Ibrahim, cari Musa, akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulluhum, semua Nabi kata lastu bi sahibi zakum. Semua Nabi yang kita jumpa ulul azmi tadi, semua mengatakan kami tak layak, kami ada kesalahan. Karena itu Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitab dia Bidayatus Sul, yang kita terjemah kitab itu dengan nama 41 kelebihan Nabi, mengatakan di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendapat wahyu, Allah Taala dah ampunkan dosa dia, tidak ada dosa lagi yang awal yang akhir semuanya selesai. Nabi lain tak, masih lagi mengenangi dosa mereka di akhirat esok. Adam kata dia makan buah, Nuh kata dia doa mati habis kaum dia, Ibrahim kata dia pernah menipu, padahal tak menipu pun, Nabi Musa, Isa. Jadi masing-masing mengaku ada dosa. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ni para jemaah, bila kita sampai kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah, tolonglah kami pada hari ini. Dia jangan salah faham. Dia kata orang pergi minta dengan kubur Nabi awak marah, ni minta dengan Nabi. Ini di akhirat Nabi dah keluar daripada kubur, Nabi sudah hidup seperti alam di alam macam orang lain. Maka kita kata ya Rasulullah isfa' lana, ya Rasulullah tolong kami. Ketika itu Nabi pun jawab, ana laha, akulah orang yang menyelesaikan masalah ini. Fayazhabu fayashfa'u indallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sujud pada Allah Azza wa Jalla di bawah arasy. Ketika itulah Nabi minta kuasa syafaat yang kita doa 5 kali sehari setiap lepas azan. Kita kata apa? Allahumma rabb hazihi da'wati tamah
Wa Allahumma ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berilah kepada Nabi kita al-wasilah wal fadilah. Maknanya kuasa syafaat yang menyelesaikan masalah. Sebab tu bila kita jumpa Nabi, Nabi kata ana laha, aku selesai masalah. Jadi siapa dia, kata Nabi SAW, siapa nak syafaat aku hari kiamat, bila orang azan dengar, sudah azan selawat, selepas selawat doa ke Nabi, minta kuasa syafaat yang Allah nak anugerahkan pada hari kiamat. Jadi bila Nabi kita pergi, fayazhabu fayashfa'u indallah, Nabi kita pergi memuji Allah Azza wa Jalla, sujud di bawah arasy. Allah Taala ajar kepada Nabi puji-pujian pada Allah. Summa dia minta Allah SWT ya'ti li faslil qada, minta Allah Taala selesaikan masalah umat ini yang sudah lama berarak ke sana sini mencari siapa yang menyelesaikan masalah. Fayushaffi'uhu Allahu fi zalik, maka Allah Taala benarkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Ini yang dikatakan awwalus syafa'at, syafa'atul uzma, menyelesaikan masalah umat. Wahya al-maqamul mahmud, wa ba'ashu, apa doa kita? Wa ba'ashu maqaman mahmud. Ini dia, maqam mahmud. Fayaji'ur rabbu ta'ala li faslil qada' kama yasha', maka Allah SWT datang untuk menyelesaikan masalah hamba-hamba dia sebagaimana dikehendaki, yang layak dengan Allah Azza wa Jalla. Wal malaikatu yaji'una baina yadayhi sufufan, malaikat datang bersusun bersaf-saf untuk sedia menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tafsiran Imam Ibnu Katsir, seorang tokoh tafsir yang juga pengikut mazhab Syafi'i. Dalam masalah ayat ini kita kata jelas, alhamdulillah. Baiklah, banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan maji Ar-Rabb Tabaraka wa Ta'ala pada hari yang tersebut. Contohnya dalam ayat Al-Baqarah 210, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaika wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Ada hal mereka hanya menunggu, tidaklah mereka tunggu kecuali kedatangan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, itu dia panggil ayat-ayat sifat yang menunjukkan kepada kedudukan Allah Azza wa Jalla. Kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, kita beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jangan pening, tak usah duduk panik. Bila sebut tentang ayat sifat, kita kata kita terima sifat Allah, kaunuhu sami'an basiran mutakalliman. Kenapa kita tak boleh terima ayat-ayat yang lain? Jadi biasanya yang tolak ayat ni daripada awal lagi, nama dia Jaham bin Safwan, dikenali dengan nama kumpulan Jahmiyah, yang telah memandulkan ayat-ayat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu tafsir 23, 22, 23. Maaf, 23. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan serta diperlihatkan pada hari itu akan neraka Jahannam. Allahu Akbar. Neraka nampak duk nyala depan orang ramai ni. La ilaha illallah. Ayat ini ditafsir oleh ayat Al-Furqan. Tanda pelajar surah Al-Furqan ayat 11 hingga ayat 12. Wa'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Kami sediakan bagi orang yang mendustakan Allah dengan Rasul azab yang begitu panas. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira.
Neraka ni bila tengok orang berjujuk nak mari masuk dia, bertempik dia. Sami'u laha, mu dengar suara dia gov bunyi. Marah sungguh. Backing sangat neraka ni. Tak ada apa maaf dia. Orang masuk dalam tu tak ada harapan lagi nak dapat rahmat. Jangan. Kecuali orang beriman setelah dibakar dikeluarkan ke syurga. Orang kafir dak pakai tak keluar-keluar dah. Ni ayat ni menunjukkan betapa ganasnya neraka. Bila dia tengok je bertempik dia. Allahu akbar. Itu ayat surah Al-Furqan ayat 11 dengan ayat 12. Hadis, dengar ni hadis apa? Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Allah Tuhan, dibawanya neraka Jahannam pada hari itu dia ada 70 zimam, 70,000 zimam. Zimam ni orang panggil tali hok menarik, tali nak tarik neraka. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin, setiap tali itu ada 70,000 malaikat tarik. Yajurrunaha, duk tarik neraka, buat lalu kat depan orang. La ilaha illallah. Mungkin apa? Siapa pandang kira matematik? 70,000 tali, setiap tali 70,000 malaikat. Berapa jadi? Berapa juta? Budak ni tak mengaji matematik. Nak ambil SPM lagu mana? Berapa juta apa? 7 kali 7. Tu bilangnya malaikat hok tarik neraka baru tu. Hok jaga dalam tu. Ramai lagi. Allahu akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka. Walaupun satu saat kita tak mau disentuh langsung oleh api neraka. Jangan. 70,000 kali dengan 70,000. Hazal hadis rawahu Muslim. Hadis ini sahih. Amal tak amal malaikat? Amal tu. Apa jadi pula? Tengok peristiwa lain pula. Yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Allahu akbar. Maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik. Ruginya kita dulu duduk tepi pondok, dengar orang duk mengajar pagi, petang, siang, malam, tak mari ngaji. Nak kata apa? Kita kempen tu ke pagi, petang, siang, malam. Marilah saudara-saudari yang dekat-dekat ni, mari kita solat berjamaah. Mari kita pakak kuliah. Kita mengaji Quran. Tak mau. Ada mari pondok sebulan, lembek nampak. Guna ustaz? Nak kelik dah. Apa tu? Kucing tak ada orang cara. Kucing. Allahu akbar. Menyesal kita di akhirat esok. Allah beri peluang kepada kita beribadat. Allah Ta'ala beri pada peluang kepada kita mengaji, belajar, duduk dalam tempat beribadat, nak lari. Nak kata apa? Pasal sayang kau ayam tak ada orang cara, kucing tak orang makan. Ya Rabbi ya Karim Allah, kucing itulah duk tunggu kubur dia esok. Nak kata apa ni? Sesar. Tengok manusia ni menyesal, dia kata apa sesar dia? Pada saat itu manusia akan teringat, nak jadi baik dah. Kalau hak kafir, dia ingat nak jadi beriman. Orang yang sudah beriman teringat, kalau aku dengar kata dulu, nak duk mengaji dengan Abu Anas, dia juga ada pesan juga, suruh jaga solat qabliyah, solat ba'diyah, jaga zikir, jaga jaga akhlak kita, perangai kita supaya jujur. Aku tak ingat juga, tak irau juga, menyesal pada masa tu, tak ada berguna. Allahu akbar. Allah kata, wa anna lahu zikra. Apa faedah mu ingat pada saat itu? Nak ingat sekarang. Bila kita baca ayat ini, barulah kita teringat, ni yang betul. Tengok ni.
Kata di ulama tafsir, yatazakkar a'malahu fid dunya, dia teringat adalah perbuatan dia atas dunia dulu. Dia ingatlah maksiat yang dia buat dulu. Dia ingatlah kejahatan yang dia buat dulu. Bagi orang yang kafir, dia ingat dia syirik dulu. Bagi orang yang beriman, dia teringat adalah Allah Ta'ala beri kepada aku senang hidup, sihat walafiat, panjang umur, tapi aku tidak meningkat amal soleh. Duk semaya 2-3 kali, itulah pergi jemaah semaya masjid jaga-jaga, baca Quran jaga-jaga, bersedekah pun tak banyak, malah dalam ibadat. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, Allah kata anna lahu zikra, tak ada faedah mu ingat pada masa tu. Habis kalau nak tengok, nak ingat sekarang, learning. Jadi marilah kita sekali lagi kita kembali kepada mengingati Allah Azza wa Jalla sepanjang masa. Marilah kita tingkatkan ibadat kita kepada Allah. Tak sedap cara ke makan minum banyak-banyak dah. Cara kita duduk di masjid ya pagi, petang, siang, malam, air mata mengalir, tanda takut kepada Tuhan, menyesal kita di atas perbuatannya lepas-lepas, tak banyak ibadat, lara, leka, tak mengaji. Marilah kita qada balik ma fata, kita apa yang telah terlepas daripada hidup kita di awal, kita perbetulkan di akhir. Tuan-tuan dan puan-puan, al-a'malu bil khawatim, amalan kita ni dikira yang terakhir. Kalau baik awal pun, akhir punah. Usak di awal, lara di awal, kita tak katalah punah banyak sangat, lara di awal. Tapi kalau akhirnya baik, kita kata alhamdulillah. Kata belaka alhamdulillah. Tuan-tuan yang sudah istiqamah ni, mari duduk mengaji, mari duduk semaya, mari duduk kuliah ni, kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mati kita dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan kita duduk belajar, kita duduk berulang alik ke masjid, kita duduk tadabbur Quran, kita sudah melakukan segala kebaikan-kebaikan yang ada, kita sudah menyesali dosa-dosa yang lepas. Kalau kita mati, kata orang, insya-Allah tutup mata rapat, kita kubur kita menjadi luas, maddal basar, seluas mata memandang. Di akhirat esok layak duduk di bawah bayangan teduhan arasy Allah, dan kita akan dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang bahagia, yang akan melintasi sirat sebagaimana kuda yang kencang atau kilat menyambar, dan kita akan masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Mari kita sambung ayat kita. Allahu akbar. Orang yang menyesal dia kata apa? Tengok ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia menyesal di akhirat, ia akan berkata, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidup yang panjang, yang berterusan di surga, di dunia, di akhirat ini. Allahu akbar. Ada guna atau tak ada guna? Tak ada guna dah pada jemaah weh. Lah inilah kalau kita nak jadi baik. Sekarang inilah kita perbaiki kesilapan yang lalu. Lah inilah kita baik pulih yang punah-punah, yang rusak-rusak di awal. Sekarang kita perbetulkan macam mana. Ini yang kita nak bawa para pelajar pagi, petang, siang, malam, kuliah. Ajak warga pondok, warga luar, warga mana pun, supaya kita bersatu hati untuk terus beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ajar di sini kecuali apa yang sabit, yang jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang ni tak puas hati. Dia kata ustaz tak ajar benda pelik-pelik. Orang lain zikir sampai cabut piah kuat-kuat. Sini slow-slow ya zikir. Macam acara tu acara ni, kita kata semua acara kalau waris daripada Nabi, kita akan buat. Kita akan kempen sekempen-kempennya. Tapi kalau benda tak ada, macam mana kita nak kempen? Kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Kita bimbang takut dihalau daripada kolam Nabi sebab mereka-reka ibadat amalan yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi ajar pun tak habis-habis nak baca. Duk sibuk dengan hak lain. Ni zikir pagi petang ni pun pak tua tak ingat-ingat lagi.
Tak, zikir lepas solat kita ajar tu ingat belaka ke tak lagi? Zikir-zikir dalam kitab perisai Muslim hak kita ajar tu pun tak ingat, hidup baca hak lain-lain pula. Allahu akbar. Macam-macam lah orang suka tular. Dia panggil tular. Oh, zikir ni tu ayah tu ajar. Siapa dia baca ni SPN 20 boleh. Siapa dia baca macam-macam benda. Nak simpan duit baca lagu ni. Duit tak akan habis di bawah tilam kita. Nak habis mana muka tak ambil. Coba. Macam-macam lah orang manusia suka. Dia panggil bomo menarik duit. Kata-kata tarik biar dia kaya dulu. Ni kereta dia pun nak cabut pintu cara nak kaya kau orang. Menipu hangit, itu dia panggil scammer. Scammer ni. Mari ayat ini, ayat penyesalan yang tak berguna ni dia kata apa? Ya laitani, wailah. Kalau aku sediakan amal kebaikan di dunia dulu, buat kebajikan, ketaatan, sedekah, macam-macam yang kita buat, maka di sini hari ini aku akan terima pahala yang banyak. Allahu akbar. Ayat ini awal tanda ni. Ayat penyesalan dipanggil. Ditafsir juga dengan ayat surah Al-An'am ayat 31. Surah Al-An'am, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Bila mari kiamat, sama ada kiamat kecil, kiamat kita mati, ataupun kiamat besar yang akhir dunia esok, qalu ya hasratana, ruginya kita, ma farratna fiha, kita cuai dulu waktu di dunia, kita cuai dulu waktu kita sihat. Allahu akbar. Nak kata apa? Ada faedah? La faidata fiha. Surah Al-An'am. Orang kafir pula macam mana? Tanda Surah Al-Furqan ayat 27. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Bawa kafir duk gigit jari. Kau jari ke kau? Ya laitani, kalau aku ikut Rasul dulu selamat dalam hari ni. Tak ada apa dah. Rasul sudah tidak ada. Yang ada lagi pendakwah-pendakwah. Yang ada lagi para pencinta ilmu yang duduk ajak kita buat baik. Pasal itulah kita kadang-kadang rasa sedih bila kita kemukakan kepada jiran-jiran kita ni, ahli-ahli taman-taman kita ni, sekeliling kita ada dekat-dekat, kemukakan majlis ilmu, tak mari. Ajak semaya Jumaat pun tak mari. Hari Jumaat pun kita duduk atas mimbar tu, ketepuh kedua baru mari nyek mari. Mari tu gak menyambat bini kali. Bini kata, orang nak komak dah no. Pergi semaya Jumaat. Pergilah dia. Alah. Kalau bini hak tolong juga, tak apalah, bayar nak sudah dah. Duduk maya-maya di rumah lah, nak kata apa? Ya Allah. Jasa tak guna. Mari kita sambung ayat ni. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ, maka pada hari itu tiada siapa pun yang dapat menyeksa seperti azab seksa yang ditimpakan oleh Allah ke atas penderhaka. Na'udzubillah. Hari kiamat esok tak ada siapa yang boleh seksa seperti Allah Ta'ala beri kepada penderhaka-penderhaka pada hari kiamat. Ini ayat yang cukup dahsyat. La yu'azzibu ahadun fid dunya. Atas dunia ni berat setara mana azab pun tidak sama dengan azab neraka. Berat dah kita tengok atas dunia ni dah. Ada orang kena pasung, kena bakar, kena belenggu, kena macam-macam. Itu semua gambarannya sedikit nak banding dengan azab neraka di akhirat. Fala ahada asyaddu azaban minhu, tak ada siapa yang boleh banding azab yang begitu dahsyat di akhirat. Allahu akbar. Dalam surah Al-Ghasyiyah yang baru kita baca lepas, fayu'azzibuhullahu al-azabal akbar, Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab yang cukup besar. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan belenggu ahli-ahli neraka. Allahu akbar.
dalam surah Al-Insan yang kita duk baca pagi Jumaat, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami sediakan bagi orang kafir di akhirat esok rantai-rantai, belenggu-belenggu dan api neraka yang cukup dahsyat. Surah Al-Insan ayat 4. Mari kita tamatkan ayat ini dengan ayat penenang jiwa, penyejuk hati dan juga penguat semangat untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah panggil kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Allah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan kata-kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang punya jiwa yang sentiasa tenang, yang tetap dengan kepercayaan dan pegangan yang baik dalam agama, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diradai di sisi Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, serta masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgamu. Oh ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat kami baca ayat-ayat ini, seruan yang akan dipanggil kepada hamba-Mu yang beriman, serulah kami dengan seruan ini, dan layakkanlah kami masuk dalam kumpulan hamba-hamba yang berbahagia, dan masukkan kami dan keluarga kami ke dalam syurga yang Engkau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Tengok tafsir ayat itu, baru terjemah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaqulullah lil mu'minin. Allah Ta'ala kata kepada orang mukmin, wahai jiwa yang tenang dengan iman. Orang tenang dengan apa? Dengan iman. Bukan tenang kita cari mikrofon berkaraoke, itu karut. Al-muqinatu billahi wa wa'adihi, orang yang yakin dengan janji-janji Allah. As-sabit 'alal haqqi, yang duduk di atas jalan kebenaran. Maknanya jadi dua kata ulama sini. Sama ada Allah Ta'ala kata malaikat mari bisik ke telinga ketika orang itu nak mati. Bila nak mati, kita dalam keadaan nazak, malaikat maut nak cari nyawa, malaikat mari bisik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai orang yang beriman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Ayat ini ingat kan? Hadis ini ditafsir dengan hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang tu. Ingat dulu. Jadi malaikat mari, malaikat yang cerah muka dia, comel muka, banyak kali lah kita baca hadis ni. Anak pun tak nak bahasa ini panjang. Malaikat ni mari duduk tepi kepala kita, malaikat maut. Sama dengan ayat. Dia kata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang tenang yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah nyawa ni, keluarlah roh kepada keampunan Allah dan keredaan Allah. Ketika itu nyawa orang beriman, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqa, maka nyawa itu keluar sikit demi sikit sebagaimana titisan air bertitik daripada mulut kendi ataupun botol. Tak jadi malaikat sambut, ya Rabb. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mati kita dengan husnul khatimah. Mati kita dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ketika itu orang yang nak mati senyum. Dia tengok nyawa dia disambut oleh malakul maut dan dikafan oleh malaikat-malaikat yang cerah muka, yang cantik, yang wangi harum, semuanya menyambut nyawa orang-orang yang baik. Allahu akbar. Itu dia di ketika nak mati. Dan sekali lagi kata-kata ini dikatakan kepada dia bila di akhirat esok. Wahai jiwa yang tenang yang beriman,
marilah kita kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Allah kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang soleh, yang taat, yang bahagia. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ayat ini tanda pelajar ditafsir dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa taat kepada Allah dengan Rasul, Allah Ta'ala akan bangkit dia di akhirat esok bersama dengan orang yang dapat nikmat dari kalangan nabi-nabi, siddiqin, orang yang benar mereka dengan Allah, usyuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, kita akan bersama dengan orang-orang yang baik di akhirat. Ada satu kisah cerita seorang sahabat, dia mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak boleh nak tidur bila berfikir tentang kita akan berpisah dengan ni pelajar. Bila saya mati, Rasulullah wafat, kita akan bertemu di akhirat. Sudah pasti Rasulullah dalam syurga di tempat yang tinggi. Saya entah dia duduk di mana. Dia menangis. Nabi kita sebab bila tengok sahabat begini, maka Allah Ta'ala turun, Nabi kita baca ayat ini, saudaramu jangan bimbang. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa dia taat kepada Allah dan Rasul, mana dia sayang kepada Allah, sayang dengan Rasul, maka dia akan bersama dengan ni 4 kategori yang Tuhan sebut, bersama dengan orang-orang yang nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Tenang sahabat ini bila dapat jaminan daripada Nabi SAW. Karena itulah ana tegur beberapa orang sahabat yang kita sayangi, nampak over sangat. Bila tengok ada pemimpin yang bukan Islam dapat anugerah tu anugerah ni, bangga dia. Buat status. Allahu Akbar. Kita kata, saudara, ingat molek Nabi sebut almar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkit di akhirat esok bersama orang yang dia sayang. Sayanglah sangat kepada orang bukan Islam yang nampak anti-Islam, mentang ke kawan tu boleh pingat ke boleh apa, bangga sangat kita. Apa yang kita nak banggakan? Di akhirat esok nak bangkit bersama orang ni, hati-hati saudara, para jemaah sekalian, hati-hati. Kita akan dibangkit. Nabi kata almar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkit bersama orang yang dia sayang di akhirat esok. Kita nak bangkit bersama syuhada, salihin, anbiya, siddiqin. Ta'alah pada Allah dan Rasul. Cintailah saudara-saudara kita se-Islam. Ni orang Islam kita hina, orang yang menentang Islam kita sokong, kita bangga, kita puji. Hati-hati, perangkap-perangkap syaitan berlaku di hadapan kita. Walaupun orang ni suka mengaji, tetapi kadang-kadang terbabas kita daripada landasan cinta Allah, cinta Rasul dan cinta orang beriman. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Ada 5 faedah yang kita nak ambil secara ringkasnya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalimah kalla. Kalla ni dipanggil rad'un, suatu kalimah jerkahan ataupun bantahan. Hei, mu yang bersifat demikian, bersifat tadi tak mau hina anak yatim, tak mau tolong orang miskin, ambil harta cinta pada dunia lebih-lebih. Allah kata, ingat apabila bumi ini dihancur-hancurkan. Jadi kata tadi rad'un lahum anil a'mabil ma'dudah. Bila kata kalla, menunjukkan ayat bantahan kepada kepahaman yang silap yang Allah Ta'ala sebut kesilapan mereka di dalam ayat-ayat yang lepas. Allahu Akbar. Dan ayat ini mengingkari perbuatan mereka yang salah itu. Perbuatan dia salah, kita kena ingkar. Kalau kita kena perbetulkan balik apa kesilapan kita.
Jadi Allah Ta'ala guna perkataan dakkan dakka. Dia kata ayat yang kedua tu ayat penguat. Dia panggil takkid. Takkid al-muakkid. Hancur-hancur. Sama sekali bumi ini sudah tidak ada, orang panggil rata ya bumi itu. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datangnya Allah SWT, malaikat bersaf-saf. Timbul soalan, anna hadza yuhimu annahu malakun wahid. Macam malaikat tu satu malaikat je datang. Wal malaku, malaikat safa-safa. Yaqtadi annahu ghairu malikin wahid. Tapi kata di para ulama menunjuk al malaku dengan makna malaikah. Malaikat tu jenis. Wal malaku ala arja'iha. Malaikat-malaikat di semua sudut. Mana jenis malaikat, bukan kata malaikat satu je. Wal malaku, yakni para malaikat bersaf-saf. Dia kata malaku satu malaikat tak. Maka ini juga, ayat ini juga menjadi hujah ke atas golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menafsirkan ayat itu, mentakwilkan ayat itu, nak buat lari jauh daripada sifat Allah Azza wa Jalla. Sama dengan ayat surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, ayat 310. Kata di ulama tadabbur, dengan ulama tadabbur ni dia kata, kaedah dalam kita memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, anna kullama asnadahu Allahu ila nafsihi, bila Allah Ta'ala sandarkan segala amalan itu kepada Allah, maka untuk dia lah tu. Tak payahlah kata pergi lari pula malaikat datang ke siapa datang. Yang pentingnya kita apa Nabi sebut, tidak pun sebut huraiannya selain daripada dia sebut waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu perbahasan para ulama. Jadi kita serahlah sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum, sama juga dengan masalah ini. Kita kata Allah Ta'ala datang dengan perkara yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan layak bagi Allah. Bila kata sebut paling layak bagi Allah, tak seduk fikir dengan otak kita lah, macam mana. Allahu Akbar. Jadi malaikat bersusun, bersaf-saf, beratur-atur. Faedah yang ketiga, tanda apa saja? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ulama tafsir kata, anna nafsa fil Quran, kalau disebut nafsu dalam Quran itu, ya ayyuhan nafs, ya ayyatuhan nafs, qad tutlaqu ala ruh, ada kalanya maksud dia ruh. Macam ayat ini, ayat malaikat mari panggil ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai ruh yang baik, keluarlah kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu ruh yang tenang, keluarlah kamu, kembalilah kepada Allah, ila rabbika radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kamu ya Rabb. Jadi nafsu di sini kembali kepada ruh kita, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Yang keempat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Weh, kalau aku buat bekal banyak di akhirat, di dunia dulu, sukanya hari ni. Ulama tadabbur kata, hadhihi, ayat ini menjadi dalil ala anal hayah, kehidupan yang betul-betul kita kena berusaha, bercadang, bersiap sedia untuk kita lakukan sepenuh kekuatan yang kita ada ini, iaitulah kehidupan di akhirat. Sebab di akhirat panjang tak habis-habis, negeri yang baqa, yang kekal selama-lamanya. Tapi hayat di akhirat, di dunia ni sekejap je. Sabarlah, bangunlah dipanggil, beribadatlah kepada Allah Azza wa Jalla sebaik-baiknya. Maka ulama kata, kehidupan yang betul, yang benar itu ada ciri-ciri dia. Ciri dianya, tak ada lagi susah.
Di syurga tak ada susah. Hidup yang kedua kekal. Atas dunia tak kekal. Duduk atas dunia ni sentiasa diancam kita. Nak makan banyak takut kolesterol. Nak makan manis takut potong kaki. Tak? Nak makan masin takut naik darah. Itu dia panggil tidak jelas. Maka kehidupan yang kekal, yang abadi itu semua tak ada berlaku tu. Jadi kita kena ingatlah, oleh kerana hidup atas dunia ni sementara, tidaklah panjang mana. Fama ma talat bikal hayah fasaufa tahramu wa tada'. Panjang mana pun umur kamu, kamu tetap akan mati. Kamu tetap akan meninggalkan dunia ini. Kita akan pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka lengkapkan persiapan, mantapkan kepahaman kita kepada agama. Jangan duduk sibuk dengan dunia. Dunia ni akan pergi. Kalau panjang umur pun kita akan mati. Allahu Akbar. Yang terakhir, Allah Ta'ala sebut, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Rabbi. Ulama tadabbur kata, adafahallahu ila nafsihi, fadkhuli fi ibadi, masuklah, duduklah bersama dalam kumpulan hamba-hamba aku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah syurgaku. Jadi bila Allah Ta'ala nisbahkan satu benda itu kepada zatnya yang mulia, syurgaku, itu menunjukkan mulianya perkara yang dinisbahkan itu. Dan Allah Ta'ala nak suruh kita ambil berat, nak suruh kita jaga betul-betul. Dengan ini kita akan pulun, kita akan usahakan sebaik mungkin untuk melakukan ibadat yang terbaik, untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh, supaya kita mati dengan husnul khatimah. Malaikat yang datang panggil ruh kita, ya ayyatuhar ruhul tayyibah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwan, kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua benda yang Allah Ta'ala sandar kepada dia mulia. Macam masjid ni orang panggil rumah Allah, mulia. Jadi kita nak jadi orang mulia, jadilah hamba-hamba Allah yang taat, yang soleh. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, sudah tamat tafsir kita surah Al-Fajri pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sifat-sifat orang yang baik, orang yang jiwanya tenang, orang yang hatinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita nak mati nanti, malaikat akan datang dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, panggil nyawa kita dengan begitu baik, sehingga keluarlah ruh kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang, surah Al-Balad. Surah Al-Balad, mukaddimah dia, dan juga 10 ayat yang terawal daripada surah Al-Balad nanti, insya-Allah. Al-Balad ni ada 20 ayat je. 10 hari ni, 10 esok, 10 lusa tamat dia, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.